A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna biridhaka ya karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, para hadirin jemaah yang dirahmati Allah, muslimin muslimat sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Yang keduanya, sama-sama kita niat belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di sana banyak kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang hidupnya niat untuk belajar. Sebab ilmu ni, dia semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak benda yang kita tak tahu. Sebab itulah ada disebut, diriwayatkan bahawa Imam Asy-Syafi'i apabila dia mengatakan, semakin lama semakin banyak aku mengajar, maka semakin tahu aku bahawa aku ni semakin jahil. Itu Imam Asy-Syafi'i. Sebab dia tahu, bila dia ada ilmu, dia tahu lagi perkembangan ilmu tu semakin banyak. Itu Imam Asy-Syafi'i. Jadi insya-Allah pada pagi yang penuh berbahagia ini, kita akan sama-sama berkongsi ilmu pada pagi ini, iaitu tajuknya kelebihan kita dipilih sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang kita maklum semua bahawa di antara perkara yang sepatutnya kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad, kita memperbanyakkan salawat kepada beliau walaupun beliau sudah wafat, dan kita banyak-banyak bersyukur pada Allah bahawa kita dipilih sebagai umat dia. Yang mana manusia ni, sekiranya dia tidak ada ilmu, maka dia tak tahu kelebihan dia. Sebab itulah di antara tips ataupun kelebihan manusia ni, bila dia ada ilmu ataupun dia tahu kelebihan diri dia, maka dia di kalangan orang-orang yang berjaya. Dia tahu apa dia lebih, apa ni yang dia kurang. Itu sifat manusia yang berjaya. Kalau dia rasa ini dia kurang, maka dia duduk diamnya. Itu manusia yang berjaya lah. Kalau rasa dia lebih, yang inilah dia fokuskan dalam hidup dia, dan dia akan berjaya. Jadi pada pagi ini, kita bincangkan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad. Yang bila sebut umat Nabi Muhammad, maka umat tu ialah kita semua, supaya kita tahu kelebihan kita di sisi Allah berbanding dengan umat-umat yang Nabi yang terdahulu. Bila kita tahu kelebihan ini, maka kita pertama melahirkan rasa syukur yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dua, kita tak rasa bahawa kehebatan kita, tak rasa kita ni hebat, tak rasa kita ni lebih, tapi kita lebih kerana kita ni umat Nabi Muhammad. Kalau kita tengok tajuk bab mengenai kelebihan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ni, memang banyaklah ulama-ulama mengarang kitab yang menyebut tentang ini. Ada tajuk dia macam-macam lah. Kalau dalam bahasa Arab, ada satu kitab yang tebal, yang besar, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dia karang kitab, nama kitab tu ialah Khasaisu Ummati Muhammad. Khasais ni maksudnya kelebihan-kelebihan umat Nabi Muhammad. Kita lah kelebihan kita berbanding dengan umat-umat dahulu. Dia karang ada 346 muka surat. Ini saya ambil kitab kecil ya. Kitab dalam bahasa Arab, Fadlul Ummati Muhammadiyah, kelebihan umat Nabi Muhammad. Kita
Jadi yang pertamanya, saya terus je. Saya terus sebab dia banyak ni. Dan kita tak tahu berapa poin kita dapat pada pagi ni. Setakat yang kita sempat, itulah kita dapat. Yang pertama kelebihan umat Nabi Muhammad, dia kata al-ummatul Muhammadiyah khairul umam. Yang pertama, umat Nabi Muhammad ni adalah sebaik-baik umat. Dia pakai spek tu. Sebaik-baik umat. Ini daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dia kata kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni siapa? Kamu ni kita. Khairu ummati, kamulah, iaitu umat Nabi Muhammad, khairu ummatin, sebaik-baik umat. Jika dibandingkan umat-umat yang terdahulu, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Linnas makna seluruh manusia. Jadi kita ni adalah yang terbaik, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat daripada surah Al-Imran ayat yang ke-110. Ada hadis disebut oleh Rasulullah, hadis akhrajal Imam Ahmad an Ali radhiyallahu anhu qala, disebut, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya nusibtu birru'bi wa a'titu mafatihal ardi wa summiyat ahmada wa ju'ilat turabu li tahura wa ju'ilat ummati khairal umam. Ini hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Dia sebut, Nabi kata u'titu ma lam yu'ta ahadun, aku diberi beberapa perkara yang tidak diberi seseorang pun daripada nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Nabi kata, aku diberi nusibtu birru'bi, aku ditolong dengan rasa takut, rasa gerung. Itu kelebihan Nabi. Bila nak berlaku berperangan, bila musuh nak serang Nabi, Allah Ta'ala letak ketakutan, rasa takut kepada musuh-musuh Nabi. Bila nak serang dia, rasa takut. Itu kita zaman Nabi lah. Wa u'titu mafatihal ardi, dan aku diberi kunci-kunci bumi. Nabi Muhammad ni kalau dia nak kaya, maka dia akan jadi orang yang terkaya di dunia. Tidak boleh lawan sesiapa sekalipun. Bahkan Nabi Sulaiman sekalipun tak boleh lawan Nabi Muhammad, andai kata Nabi Muhammad ni nak kaya. Itu khusus untuk Nabi. Wasummiyat Ahmadah, dan aku dipilih dengan nama Ahmad. Ahmad di bumi, di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Itu Nabi sebelum ni tidak ada seorang pun nama Muhammad ataupun Ahmad. Maka Allah ilhamkan, Allah pilih Nabi Muhammad dengan nama Muhammad ataupun Ahmad, di langit terkenal dengan Ahmad. Sebelum ni tidak ada seorang pun nama Muhammad. Orang Arab semua nama-nama ganas. Orang Arab ni, orang Arab nama Al-Fahl. Contohnya Malik Fahad. Fahad tu harimau, raja harimau. Dulu kan Malik Fahad. Lepas tu apa lagi? Macam-macam lah nama orang Arab ni yang menunjukkan kekuatan, kehebatan. Tapi Nabi Muhammad dipilih dengan nama Muhammad, yang dipuji, lembut. Lepas tu dia sebut lagi, dia kata wa ju'ilat turabu li tahura, dia dijadikan bumi, tanah ni, semua tanah di atas muka bumi ni, tempat yang bersih lah maksudnya, li tahura, bagiku bersih. Maksudnya kita umat dia, kalau kita nak sembahyang atas tanah tidak ada masalah, sah. Lepas tu yang khusus untuk umat, dia kata wa ju'ilat ummati khairul umam. Dan ni untuk kita, yang tadi untuk Nabi. Dan dijadikan khusus untuk umat aku khairul umam, sebaik-baik umat. Di antara umat bermula daripada Nuh, Adan, Idris, Nuh, sampailah umat Nabi Isa, maka yang terbaik adalah kita. Jadi kita kena banyak bersyukurlah bila kita tahu Allah memilih kita. Lepas tu hadis lain lagi dia sebut, dia kata wa akhrajal Imam Ahmad wa Tirmizi an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut
innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khairaha wa akramuha 'ala Allah. Kamu ni kita lah. Kamu menyempurnakan 70 umat. 70 umat. Maksudnya Nabi bermula daripada Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad, termasuk nabi-nabi lain lah. Nabi-nabi yang tidak dilantik menjadi rasul, adanya rasul saja yang sebanyak 313. Yang nabi wajib kita tahu 25. Nabi-nabi lain semua sekali Nabi kata ada 70 umat. Maksudnya ada 70 nabi yang mempunyai umat. Antum khairuha, kamulah yang sebaik-baiknya Allah. Di sisi Allah, kita umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang terbaik. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bahkan diriwayatkan ada juga di kalangan Nabi yang benar-benar nak jadi umat Nabi Muhammad. Banyak kelebihan dia nanti. Dia sebut lagi, dia kata zalik, dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala sebut zalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu zul fadlil azim. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada yang siapa yang Allah kehendaki. Wallahu zul fadlil azim, Allah lah yang punya kelebihan sangat besar. Dan antara kelebihan kita pada pagi ni ialah Allah pilih kita. Allah pilih kita untuk sama-sama mengikuti tazkirah, kuliah, pelajaran pada pagi ni. Ini kita kena ingat bahawa pilihan Allah. Fa'alul lima yurid wa ma yasha'u illa an yasha' Allah. Tidaklah semua yang kita kehendaki, wa ma yasha'una illa an yasha' Allah, malaikat Allah kehendaki juga. Kita kena faham, bukan kita datang kat masjid ni bukan semata-mata kita sendiri, tetapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kalau Allah tak kehendaki, pasti kita tak akan datang ke masjid pada pagi ni. Itu di antara kelebihan yang pertama, yang pertama. Dan seterusnya, dia sebut lagi dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad wa Tirmizi daripada Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata mathalu ummati masalul matar, perumpamaan umat aku, kita dan umat-umat terdahulu, Nabi kata masalul matar, seperti hujan, la yadri awwaluhu khairun, tidak diketahui dari sudut fadilat dia, kelebihan dia, awwaluhu khairun, yang pertama umat-umat zaman Nabi tu dia lebih ke am akhiru, ataupun yang akhir ni kita lah. Sebab Nabi dah wafat, maka kita umat yang akhir. Tidak diketahui, tapi dari sudut masa Nabi lah yang terbaik masa. Tapi dari sudut umat, kelebihan di sisi Allah, tak tahu sama ada umat zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dia, memang sahabat tu yang terpilih lah. Umat-umat biasa lah, umat-umat kurun yang pertama, kurun kedua, kurun ketiga, kurun keempat. Sebab Nabi kata khairul kurun tu masa maksudnya. Tapi di sudut kelebihan ni tidak tahu. Kalau zaman Nabi, apa kelebihan dia zaman Nabi? Umat-umat Nabi dahulu, mereka dapat melihat Nabi, mereka dapat melihat akhlak Nabi. Bila mereka tengok Nabi je, mereka terus beriman. Ada yang beriman, yang tak dapat hidayah tu memang tak beriman lah. Kalau kita baca kisah Suraqah, Suraqah ni apabila Nabi berhijrah, dia pergi ke Madinah. Dia tanya-tanya mencari Nabi. Suatu hari dia jumpa dengan seorang penduduk Madinah, telah melihat Nabi berada di situ. Dia pun tanya, sebab di kota Mekah telah istiharkan hadiah siapa yang dapat berjumpa dengan Nabi. Sebab ketika Nabi hijrah, mereka akan beri hadiah. Jadi ketika itu dijumpai oleh Suraqah. Lalu Suraqah ni berlawan dengan Nabi. Bila berlawan lah, berpedang lah. Zaman dulu pedang. Suraqah kalah. Tapi dia nak bangun lagi. Dia nak bangun, nak lawan lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia nak bangun, dia tak mampu. Nabi kata, wahai Suraqah, kamu tak payahlah lawan aku.
kamu ikutlah aku. Begitulah bahasa lebih kurang. Jadi Suraqah ni diam. Nabi kata, wahai Suraqah, sekiranya kamu ikut aku, begitulah lebih kurang bahasa dia, saya lupa mata bahasa Arab. Aku berjanji denganmu, aku akan beri kepada kamu gelang Raja Rom. Ketika tu Nabi baru hijrah. Tapi Suraqah ni walaupun dia masa tu orang yang tak beriman, masih lagi orang jahiliyah, tapi dia yakin dengan Nabi. Dia yakin dengan Nabi. Sebab Nabi ni Al-Amin, dia kenal Nabi daripada Nabi kecil lagi sampai dah Nabi umur 40, dilantik menjadi Nabi. Dia percaya, dia tak lawan Nabi. Dia beriman. Tapi apabila dia umur 70 tahun, diriwayatkan masa Sayyidina Umar mengalahkan Raja Rom, dan para sahabat ingat janji Nabi nak akan bagi gelang Raja Rom. Gelang emas lah. Itu kelebihan Nabi dengan dengan sifat Al-Amin dia, amanah dia. Jadi kita ni umat yang akhir. Umat yang akhir, umat yang setelah Nabi wafat, akhir zaman. Maka apa kelebihan dia? Ada satu hadis Nabi sebut, saya ingat saya pernah baca kat masjid ni. Nabi kata, amalan umat akhir zaman aku rindu pada umat aku yang mana amalan lebih baik daripada 50 khamsina rajulan, lebih baik daripada 50 orang lelaki. Para sahabat tak puas hati. Para sahabat kata, min aminna aminkum, adakah 50 kali ganda tu di kalangan kami ataupun di kalangan mereka? Maksud macam kita lah. Nabi kata minkum, seperti kamu. Maksudnya sesiapa yang buat amal ibadat di akhir zaman ni, dipenuh dengan zaman fitnah sekarang ni, maka pahalanya 50 kali ganda pahala sahabat. Itu sahabat pun rasa dengki. Maksud dengki ni dengki yang baik lah. Dia ada dengki boleh, ada dengki yang tak boleh. Nabi kata, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh dengki melainkan dua perkara. Yang pertama tentang ilmu. Kita dengki dengan orang ilmu, lepas tu kita belajar ilmu juga supaya jadi macam dia. Dengki dalam bentuk positif lah. Itu di antara salah satu dengki yang boleh lah. Jadi itulah kelebihan kita umat Nabi Muhammad. Dan dia sebut lagi, dia kata satu hadis lain lagi, wasabata fi sahih Muslim, dan tersebut dalam kitab hadis sahih Muslim min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kelebihan umat Nabi Muhammad lagi. Dia kata, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Sentiasalah satu kumpulan daripada umat aku, yuqatiluna 'alal haqqi, mereka akan berperang di atas kebenaran, zahirina, sentiasa menang, ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Kenapa bila kita sebut hadis jihad ni, biasanya dia sebut zahirin, najihin dalam hadis jihad. Sebab orang Islam ni bila dia berperang, sama dia kalah atau menang, dia menang. Kalau dia menang, menanglah. Macam para sahabat. Tapi kalau dia kalah, dia meninggal dunia, dia wafat, dia mati, maka dia tetap menang juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menang. Ini kelebihan jihad ni sepatut kita kena adalah sebab kita hidup di akhir zaman. Di akhir zaman. Bahkan kalau kita tengok hari ni, macam-macam dalam media sosial, nak berperang situ, perang sini, sulu nak ambil lahadatu dan Sabah dan sebagainya. Bahkan kalau kita tengok di negara di Taliban sekarang sudah menyediakan angkatan tentera. Dia dah menguasai negara Afghanistan, Taliban. Dulu mereka berada di bukit-bukit dan mereka betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah. Taliban ni kelebihan dia lah. Jadi Nabi kata, sentiasa satu umat daripada umat aku, mereka berperang alal haqqi zahiri, sampai hari kiamat, fayanzilu,
fayanzilu Isa bin Maryam, sehingga turun Nabi Isa. Nabi Isa akan turun. Sekarang Nabi Isa berada di langit, Allah angkat dia. Apa yaqul amiruhum, maka berkatalah ketua mereka. Ketua mereka sini Imam Mahdi. Ini dia sahih ni, Imam Mahdi di antara alamat akhir, alamat kecil akhir zaman. Sebelum Nabi Isa turun, Allah lantik Imam Mahdi di kalangan keluarga dia. Nabi kata nama dia Muhammad, wasmuhu ismi. Nama dia namaku. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi. Dan dia adalah alamat akhir, alamat kecil akhir sebelum turunnya Nabi Isa. Dia alamat besar, dia ada 10 alamat kiamat ni. Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj, matahari naik di sebelah apa ni? Sebelah barat. Sekarang sebelah timur dia naik. Ada 10 semua sekali alamat kiamat. Jadi apabila Nabi Isa turun nanti, dia kata ta'ali salli bina. Jadi amiruhum, ketua umat Islam ketika itu, di sini maksud Imam Mahdi. Apabila dia turun, dia kata, wahai Nabi Isa, salli bina, sembahyanglah dengan kami. Sembahyang dengan kami maksudnya jadi imamlah kami, maksudnya jadi imanlah kepada kami. Fayaqulu Isa bin Maryam, maka Nabi Isa kata, la, tak boleh, inna ba'dakum amira ba'din. Sesungguhnya setengah kamu adalah ketua bagi setengah. Takrimatallahi lahazil ummah, kerana Allah memuliakan umat ni. Umat ni maksudnya kita. Jadi Nabi Isa ketika tu, walaupun dia turun, dia tak nak jadi imam. Sebab Allah melebihkan kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, berbanding dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Jadi yang jadi imam ketika itu ialah Al-Mahdi. Dan kita kena berhati-hatilah. Kalau kita baca hadis-hadis, banyak Nabi menyebut tentang Imam Mahdi, bahkan ada sebab khusus yang dikarang oleh para ulama. Banyak sangat kitab tentang Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi ni turun ketika salji. Nabi kata, bai'ahlah kepadanya walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Kita sekarang di Mekah, bulan 1 hari tu, berapa bulan? 1 bulan 1 tak salah. Salji dekat dengan apa ni? 1 jengkal turun, ditabuk di kawasan-kawasan apa ni, Mekah, Madinah, turun. Itu di antara kebenaran mukjizat Nabi dan menandakan sudah dekat sangat apa ni, Imam Mahdi akan turun, apa ni, dilantik, dibai'ah, dia jadi imam akhir zaman. Lepas tu Nabi Isa pun akan turun juga. Bila Imam Mahdi turun, apa ni, dilantik, maka Nabi Isa akan turun. Tak lama. Lepas tu dia kata wal makna, ni syarah hadis tadi. Dia kata min ikramillah li ummati Muhammad an yaj'ala Isa bin Maryam yusalli khalfa wahidin minna. Daripada Allah, dalil atau bukti Allah memuliakan kita umat Nabi Muhammad ni, sehingga Nabi Isa sendiri sembahyang di belakang umat Nabi Muhammad, walaupun dia Nabi, walaupun dia lebih di sisi Allah, bahkan dia ulul azmi minar rasul. Nabi 5 ulul azmi, Nabi yang mempunyai apa ni, menghadapi cabaran Allah yang sangat tinggi. Salah satunya Nabi Isa alaihi salam. Tapi dia jadi makmum juga pada umat Nabi Muhammad. Itu lebih kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ini benda yang akan datang, yang akan berlaku nanti. Dan disebut lagi satu hadis lagi, dia kata qad akhraja Abu Nuaim fi Kitabil Mahdi, dalam kitab Al-Mahdi. Ada satu tajuk bab khusus tentang Imam Mahdi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi, dia kata minnal ladzi yusalli Isa bin Maryam khalfah. Minna, ada di kalangan kami, allazi yusalli Isa, ada di kalangan kami, maksudnya ada di kalangan kita umat Nabi Muhammad ni, sembahyanglah Nabi Isa di belakangnya. Bayangkan Allah mulia kita
kita umat Nabi Muhammad sehingga kita dipilih menjadi imam kepada Nabi. Maksudnya Nabi Isa sembahyang di belakang umat Nabi Muhammad. Itu kelebihan kita umat Nabi Muhammad. Dan ada hadis tentang satu hadis dia sebut, dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yab'atsu li hadzal ummah ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu laha dinaha. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkit kepada hazil ummah. Hazil ummah maksud umat Nabi Muhammad, kita lah. Kerana menjaga agama dia ala ra'si kulli mi'ati sanati, setiap 100 tahun man yujaddidu laha dinaha, orang yang tajdid, orang yang memperbaharui agama. Maksud memperbaharui ini maksudnya bukan dia ubah agama Allah, tapi memperbetulkan. Dia sebab umat ni, sesuatu umat ni dia akan berubah disebabkan syaitan. Syaitan mengganggu mereka, maka mereka jadi jahat. Contohnya kalau kita tengok umat Nabi Nuh AS, semua yang naik kapal tu semua yang baik-baik. Semua yang baik-baik. Tapi kenapa apabila sampai zaman kita ni, sekarang ni manusia 7.8 bilion, lebih kurang hampir 8 bilion umat manusia. Yang Islam hanya lebih kurang 2 bilion sahaja. Yang 5 bilion lagi bukan Islam. Sedangkan yang naik atas kapal Nabi Nuh semua yang beriman. Kita panggil yang beriman dah. Tapi apabila makan masa yang lama, ada yang sebuah patung, ada yang sebuah matahari Nippon, Jepun kan, ada yang sebuah api Majusi, ada yang sebuah macam-macam, sebuah lembu dan sebagainya. Kerana mereka ditipu oleh syaitan. Jadi untuk umat ni, umat Nabi Muhammad ni, Nabi kata dibangkitkan setiap 100 tahun ala ra'si kulli mi'atin, di atas ra'si ni kepala bahasa Arab di atas kepala tiap-tiap 100 tahun man yujadilu laha dinha, orang yang memperbetulkan agamanya. Jadi saya tengoklah dalam syarah hadis kita ni, siapakah orang-orang tu. Saya tak sempat saya ambil gambar je. Jadi saya baca satu persatu umat nama-nama orang yang dipilih oleh Allah sehingga kurun ke-13 dia sebut sini. Dia setiap 100 tahun seorang. Dia kata tahun yang pertama Umar bin Abdul Aziz. Dia orang mujaddiduddin, orang yang memperbetulkan agama. Bila semakin lama manusia lari-lari, Allah Ta'ala utuskan seorang yang memperbetulkan agama dia. Tahun yang pertama Umar bin Abdul Aziz. Itu 100 tahun yang pertama. 100 tahun yang kedua Imamuna Asy-Syafi'i. Ini adalah nama-nama ni Nabi tak sebut. Tak ada dalam hadis Nabi nama-nama yang saya baca, tapi diijma'kan oleh para ulama salaf zaman dulu sampailah ulama-ulama khalaf zaman kita. Yang kedua Imamina Asy-Syafi'i. Dan mereka ijma' ni maksudnya sepakat. Kenapa mereka mengatakan Umar Abdul Aziz adalah imam yang pertama setiap 100 tahun pertama. Yang kedua, kenapa Imam Asy-Syafi'i? Kerana pada tahun tu, 100 tahun tu, siapakah lebih alim daripada mereka? Tidak ada. Maka para ulama mengandaikan bahawa mereka lah yang 200 tahun yang pertama, 200 tahun yang kedua, 100 tahun pertama, 200 tahun yang ke-200 tahun Imam Syafi'i, yang ke-300 tahun Al-Qadhi Ahmad bin Umar Ibn Suraish. Ni semua orang alim ni. Yang ketiga 400, yang ke-400 tahun Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Isfiraini. 500, yang ke-500 tahun Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali lah Hujjatul Islam. Imam Ghazali ni hujjah. Dia hafaz hadis
lebih kurang 300,000 hadis. Hujjah ni 300,000 hadis. Kalau Al-Hafiz 100,000 hadis. Dia hafal hadis berserta dengan sanad, dengan nama-nama sekali. Siapa yang pernah belajar hadis ni, kalau nak belajar hadis kat seorang saya rasa boring. Tanya Ustaz Safwan Iman kita tak? Dia akan sebelum nak baca matan hadis ni, daripada rawi yang meriwayatkan hadis kepada guru dia sampai ada Nabi Muhammad, an Ali, an Muhammad, an ada yang sampai 15. Nak sampai satu mata barulah baca hadis pendek je. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan ada Allah, maka hendaklah hormatilah jiran dia. Tapi yang baca sanad rawi dia tu banyak. Baca rawi. Siapa yang belajar sunnah sittah dia tahulah. Saya sebab belajar Bukhari dengan Tanwirul Hawali, Imam Malik. Dia panggil dia apa lupa tu. Tirmizi pun saya belajar juga, cuma tak habis lah. Ustaz Safwan banyak lah sunnah sittah habis tak. Ustaz habis sunnah sittah. Jadi mana dia? Yang ke 600 tahun, yang ke 600 tahun, Fakhruddin Ar-Razi Ibnul Khatib, tafsir Ar-Razi tu. Yang ke 700 tahun, Taqiyuddin bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Mashhur bin Daqir Aid. Yang ke 800 tahun, Sirajuddin Umar bin Ruslan Al-Bulkini. 900 tahun, Jalaluddin Abdul Rahman As-Sayuti. Ini saya belajar kitab dia, Jalaluddin As-Sayuti. Dia antara pengarang yang sangat hebat. Dia mengarang sebanyak 200 buah karangan. Di antaranya Tafsir Al-Jalalain, Asbah wan Nazair, Fil Usul Fiqh. Dia tebal kitab dia. Saya belajar juga kitab dia tapi tak habis lah. Dan bahasa dia taklah susah sangat. Dia seorang ilmuwan, bahasa yang sangat hebat dan ilmu dia sangat tinggi. Dan dia lah salah di antara, kalau kita baca kitab dia, yang mengatakan dia kira hadis-hadis Nabi, kehebatan dia boleh mengira, dia memahami. Sebab tu Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Taala nak beri kebaikan pada dia, Allah akan beri faham dalam agama. Selain daripada Al-Baghdadi, dia lah mengira, dia kata umat Islam kiraan dia ni akan berakhir pada tahun 1447 mengikut ijtihad dia, bukan muktamad tak. Mana 1447, sekarang kita 1443 kan. Tak lama. Sebab tu kalau kita tengok alamat akhir zaman ni memang berada pada zaman kita. Bahkan hadis-hadis al-fitan ni, hadis-hadis mengenai dengan fitnah akhir zaman ni ataupun alamat-alamat kiamat ni kena banyak kita mendengar. Sebab apa kita takut benda ni datang saya tiba-tiba kita tak tahu apa. Kena baca bab alamat-alamat akhir zaman al-fitan. Seterusnya yang ke 900, tahun yang ke 900 Hijrah, yang ke 1000, yang ke 1000 Hijrah, kita 1443. Samsuddin Jamal bin Muhammad Ahmad Ar-Ramli, Imam Ramli. Seterusnya yang ke 11, imam yang ke 11 Said Muhammad Abdul Qadir bin Abi Al-Idrus. Ini semua alim ulama. Yang ke 12 Syekh Ahmad Ad-Dirbi Al-Misri. Seterusnya yang ke 13 Syekh Islam Abdullah bin Hijazi As-Syarqawi. Saya ingat saya belajar kitab As-Syarqawi ni. Yang ke-14 tak disebut. Kita yang kurung ke berapa? Yang ke-14. Sekarang ni yang kurung ke-15. Iaitulah ulama-ulama menyebut yang ke-15 kemungkinan Imam Al-Mahdi. Dia ialah yang yang terakhir sebelum umat Islam ni habis. Dia ada hadis-hadis lah mengenai dengan akhir zaman ni yang perlu kita hayati. Itu baru kelebihan yang pertama. Yang tentang disebut umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat, sebaik-baik umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua umat Nabi Muhammad mahdiyatan yahdihillahu ta'ala lil haqqi liwalima fi salah wa fallahuha. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang diberi petunjuk, yang Allah Ta'ala memberi petunjuknya bagi kebenaran.
walima fihi salahiha, yang ada padanya kebaikan, wa fallahiha, dan kejayaan. Ni pun hadis banyak juga. Sebelum masuk isyarat ni kita bacalah satu hadis mengenai dengan apa ni, kelebihan umat Nabi Muhammad. Satu je. Masuk isyarat kita berhenti lah 7.20. Nabi kata telah wa akhrajal Bukhari wa Muslim, hadis Imam Bukhari Muslim, min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dia kata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wali masjidin wudi'a fil ardi. Aku Abi Dzar ni pada suatu hari dia tanya Nabi. Dia kata apa? Dia kata aku telah menanya Nabi tentang masjid yang mula-mula sekali atas muka bumi ni yang dibuat, yang dicipta, yang dibina. Faqala, maka Nabi kata al-Masjidil Haram. Masjid yang pertama sekali dibina atas muka bumi ialah Masjidil Haram. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Qultu summa Abu Dzar kata lagi, kemudian yang mana? Kemudian masjid apa lagi? Nabi kata Al-Masjidil Aqsa. Yang kedua yang dibina, dicipta selepas Masjidil Haram ialah Masjidil Aqsa. Qultu, maka aku bertanya Nabi, kam bainahuma? Berapakah jarak masa tempoh pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nabi kata arba'una aman, 40 tahun. Beza dia. Selepas 40 tahun dibina Masjidil Haram, maka Allah bina Masjidil Aqsa. Jadi orang Yahudi ni dengan sebab tu dia tahu cerita ni, dia tahu orang Yahudi ni kita jangan main-main. Mereka tahu, maka mereka dengki dengan kita umat Nabi. Dia tak dengki umat lain, dia tak kisah pun. Kita yang dengkikan. Sebab kita ni adalah umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sebut lagi, dia kata di antara beza kita umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu, dia kata waqtalafu fi salat. Umat-umat terdahulu dengan kita ni beza pada sembahyang. Faminhum man yarka' wa la yasjud. Ada di kalangan umat-umat dulu mereka ni rokok sahaja. Rokok. Siap salam, assalamualaikum. Takbir tu terus rokok aja. Wala yasjud. Mereka rokok dan tak sujud-sujud. Itu solat mereka yang Allah syariatkan macam tu. Wa minhum man yasjud wala yarqa'. Ada di kalangan mereka umat-umat dulu ada mereka yang sujud saja. Tak rokok seorang pun. Dia cara sembahyang dia macam tu. Kita ada rokok, ada qiyam, ada iktidal. Dia tak. Rokok sujud saja. Allahu akbar, sujud. Sudah-sudah dengan sujud macam tu. Assalamualaikum siap. Wa minhum may yusalli wa huwa yatakallam. Dan umat-umat syariat mereka terdahulu ada di kalangan mereka sembahyang wa huwa yatakallam. Dia sembahyang dan boleh bercakap. Macam kita tak boleh bercakap. Sembahyang batal cakap. Bahadallahu ummatan Muhammadil haqq fi zalika, maka Allah memberi petunjuk pada umat Nabi Muhammad. Maksudnya kita sembahyang kita ada qiyam, ada rokok, iktidal, sujud dan tak boleh bercakap. Kita umat Nabi Muhammad sembahyang mewakili semua umat-umat dahulu. Umat dahulu dia separuh syariat dia. Waqtalafu fi siyam. Ada perbezaan kita umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu ialah pada puasa. Faminhum man yasumu ba'dhan nahar. Setengah di kalangan mereka puasa setengah hari sahaja. Sampai pukul 12 boleh makan. Seronok lah. Tidur lama sikit, baru terus boleh makan. Seronok. Itu umat dahulu. Wa minhum man yasumu a'badu ta'am. Dan setengah daripada umat terdahulu mereka puasa setengah makanan je. Macam orang India sekarang. Susu boleh minum, yang lain tak boleh puasa dia, tak? Tapi umat dahulu tak. Dia makanan ni tak boleh, kita puasa, yang ni tak boleh, yang ni boleh. Umat-umat terdahulu. Lepas tu kita tak. Dia kata Fahadallahu ummatan Muhammad lil haqq fi zalika, maka kita puasa sebagaimana kita puasa hari inilah. Dan dia kata waqtalafu fi Ibrahim, dan umat-umat terdahulu mereka berselisih pendapat tentang Nabi Ibrahim. Yahudi kata kana yahudiyan, orang Yahudi kata Nabi Ibrahim ni orang Yahudi. An-Nasara, orang Nasara ni Kristian.
Sebenarnya Nasara bukan Kristian. Kristian tak ajaran lain tu. Kristian daripada Kris. Nasara ni umat Nabi dulu, umat apa ni? Umat Nabi Isa. Dia ikut Nabi Isa tapi dia diselewengkan, maka jadi mereka Nasara. Seleweng macam mana? Waja'alahu orang Nasara dia kata Nabi Isa ni anak Allah. Kata Nasrani. Orang Nasara kata Nabi Ibrahim ni adalah Nasrani. Orang Nasrani. Waja'allahu hanifan musliman fahadallahu Muhammad lil haqq fi zalika. Kata kita tak. Kita Nabi Ibrahim sebenarnya orang Islam. Agama bermula daripada Adam sampai Nabi Muhammad semuanya agama Muslim, Islam. Dari sudut bahasa dia Islam. Lepas tu dia kata pada Isa, orang Yahudi, umat-umat orang Yahudi dia kata Nabi Isa ni Yahudi wa qal amati buhtanan aziman. Orang Yahudi sangat benci kepada Nabi Isa. Bukan Nabi Isa, kepada mak dia. Dia menganggap ibu Nabi Isa iaitu Maryam ni buhtanan aziman, pendosa yang sangat besar. Adapun orang Nasara menjadikan Nabi Isa dan mak dia sebagai Tuhan Allah dan Tuhan anak dan Tuhan ibu. Maka Allah Ta'ala memperbetulkan bagi orang Islam menjadikan Nabi Isa ni adalah Rasulullah di kalangan 25 Rasulullah. Itulah di antara kelebihan umat Nabi Muhammad yang saya tak baca semua. Kan baca ni memang banyaklah kelebihan kita. Dalam bahasa Melayu pun bolehlah kita cari untuk cari kelebihan. Sebab apa? Bila kita tahu kelebihan kita, maka kita lebih bersemangat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita dengan umat ni kita lebih baik, maka kita lebih menghayati lagi ibadat kita pada Allah. Dan Isyraq pun sudah masuk. Jadi insya-Allah lah sama-sama setakat ni saja untuk pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tentang kelebihan ini, kita lebih bersemangat lagi untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang terpilih sehingga akhirat dan di syurga nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa baraka salam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa baraka salam. Alhamdulillahirabbil alamin.